Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 28 Mei 2024. Sabah merekodkan lebih 10.2 bilion ringgit pelaburan tempatan dan asing dengan mewujudkan 891 pekerjaan melalui 99 projek bagi tempoh Januari hingga Disember tahun lalu. Ia menunjukkan Sabah mempunyai kedudukan ekonomi dan kewangan yang kukuh. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, menerusi rancangan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya, kerajaan negeri giat menggerakkan pelbagai inisiatif untuk menjadikan negeri ini sebagai hub ekonomi mesra pelabur. Justru kerajaan negeri akan sentiasa menjalin kerjasama dengan komuniti peniaga bagi memastikan pelaksanaan agenda pembangunan negeri ini sekaligus menyumbang lebih ketara kepada kemakmuran negara. Beliau berucap di Plaza Shell, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Masidi yang juga pengurusi SMJ Energi Sendirian Berhad menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan susulan penangguhan subsidi diesel bersasar di Sabah. Keputusan itu sekaligus mencerminkan komitmen Kerajaan Perpaduan untuk memelihara kebajikan rakyat di negeri ini. Terdahulu pengurusi Shell Malaysia Siti Hurairah Sulaiman ketika berucap berkata akan menyumbang untuk melaksana program pelaburan sosial antara inisiatif pendidikan global yang menekan kepentingan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi menyediakan modal insan berkemahiran. Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS masih berpegang kepada formula kerajaan perpaduan untuk memastikan kestabilan politik di peringkat persekutuan dan negeri. Demikian dinyatakan Presidennya Dato' Arthur Joseph Kurup semasa perjumpaan bersama ahli dan cawangannya di Tawau. Menurut Datuk Arthur yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, hubungan baik antara persekutuan dan negeri penting bagi memastikan rakyat dapat dibantu dan tidak tercicir daripada menerima bantuan kerajaan. Kita masih berpegang kepada formula kerajaan perpaduan itu untuk memastikan kestabilan politik bukan saja di peringkat persekutuan tapi juga di peringkat negeri Sabah, dan melalui hubungan itulah kita dapat membantu rakyat untuk memastikan bahawa rakyat tidak tercicir ataupun ketinggalan daripada bantuan dan agensi peringkat persekutuan ataupun negeri. Dalam pada itu, semua ahli dan cawangan PBRS diminta lebih peka terhadap bantuan diberikan kerajaan, terutama dari Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi membantu mereka menjadi usahawan berjaya. Seramai 30,486 nelayan di Sabah menerima pelbagai manfaat daripada kerajaan negeri. Antaranya peruntukan 1.5 juta ringgit untuk konelayan wilayah pantai barat Sabah tahun ini bagi program peningkatan pendapatan dan pembangunan usahawan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Shah Helmi Yahya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Keramat berkata demikian sempena Majlis Penyerahan Program Pembangunan Nelayan Wilayah Pantai Barat 2024 di Putatan. Dalam majlis ini, Datuk Shah Helmi menyerahkan enjin sangkut, modal pusingan dan peralatan kepada peserta air nelayan dan air hiliran di bawah bimbingan Konelayan. Saya mau buat modal pusingan untuk kasih lancar saya punya produk masuk di pasaran. Menambah baik saya punya packaging dengan promosi dia lah. Untuk membantu saya dalam untuk pergi laut untuk menangkap ikan lah. Saya ucapkan terima kasih lah kepada yang konelayan. Kalau tidak dorong siapa lagi kan? Seramai 28 peserta dari Putatan, Pulau Gaya, Papar dan Kota Belud menyertai program ini melibatkan peruntukan RM246,650 iaitu sebahagian daripada 1.5 juta ringgit yang diperuntukkan untuk program berkenaan tahun ini. Secara keseluruhan, kerajaan negeri telah menyalurkan 39.7 juta ringgit kepada konelayan bagi projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Pusat Khidmat Komuniti memperkukuh hubungan antara pemimpin Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan dan masyarakat setempat. Menurut Adun Kukusan Rina Jainal, usaha murni itu adalah platform efektif bagi penduduk menyalurkan aduan terus ke pejabat Dun, khususnya mereka yang tinggal jauh dari kawasan bandar.
Saya harap ini dapat menjadi satu lagi inisiatif ataupun platform kepada mereka yang mungkin sukar untuk pergi ke bandar ataupun sukar untuk pergi ke pejabat pengurusan kami dapat datang ke sini kerana ini akan diselaraskan oleh Ketua Kampung Jawatan Kuasa JKKK yang akan memberi bantuan dari semasa ke semasa. Penduduk ataupun penduduk yang terdekat di sini, dia tidak perlu lagi untuk hadir ke pejabat ataupun ke tempat-tempat yang agensi yang perlu mereka adukan. Mereka boleh terus datang kepada pusat khidmat ini untuk kita beri bantuan dan kita akan, insya-Allah kita akan salurkan terus kepada agensi-agensi berkenaan. Saya bersyukur alhamdulillah sebab pusat komuniti ini buka di sini, pusat khidmat ni untuk memudahkan kami lah. So kawasan sini memang ramai penduduk kukusan. Jadi senang kalau kami ada buat aduan ke atau mohon bantuan apa untuk penduduk sekitar sinilah. Kita melihat wakil rakyat yang ada kaitan dengan kawasan ini dapat menyampaikan, menyalurkan apa-apa juga maklumat kepada masyarakat. Di samping itu, masyarakat juga boleh tidak ada lagi kekangan yang mengatakan pejabat itu jauh apa dan sebagainya. Dalam pada itu, Rina yang juga Setiausaha Politik Menteri Keuangan Sabah memberitahu pihaknya merancang menyediakan pusat wanita dan menubuhkan komuniti bomba Dun Kukusan dalam masa terdekat. Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA lancar kerjasama dan sesi agihan peralatan bola sepak kepada 20 ahli gabungan SAFA dan 31 akademi bola sepak. Antara tujuan itu untuk memudahkan SAFA mengenal pasti akademi aktif di Sabah. Presiden Sabah Datuk Shah Hilmi Yahya berucap merasmikan majlis penyerahan peralatan kepada ahli gabungan SAFA dan Akademi Bola Sepak Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Naib Presiden Sabah Datuk Ali Juz Muhammad Ali Sipil. Datuk Shah Hilmi juga mengalu-alukan pewujudan lebih banyak akademi untuk merancangkan program pembangunan sukan bola sepak di Sabah. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang mengetengahkan pelbagai isu agama berupaya meningkatkan kefahaman dan ketakwaan umat Islam dalam masa sama memberi kesedaran kepada umat Islam mengenai pentingnya penguasaan ilmu falak dalam kehidupan. Justru adun sebatik Datuk Hassan A. Ghani Pangeran Amir mahu penganjurannya diperluas ke pelosok negeri. Banyak ilmu-ilmu yang dapat kita timba dan dapat kita perolehi daripada ceramah-ceramah ataupun program-program seumpama ini, iaitulah ilmu falak, sebagaimana yang disebutkan tadi, bahawa kita sendiri tidak menyadari betapa pentingnya ilmu falak itu sendiri, yang mana menjadi satu petunjuk kepada kita sebagai umat Islam. Datuk Hassan menyatakan demikian selepas Forum Anjung At-Taqwa bertajuk Rahsia Al-Khaliq di Masjid Al-Kausar Tawau. Sementara itu, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Abdul Manap Rakariba berkata, pemilihan tajuk forum amat bertepatan bagi memberi kefahaman kepada umat Islam mengenai sifat dan keesaan Allah. Seperti saya sebut tadi, Huwallah, dialah Allah Al-Khaliq yang menjadikan manusia, Al-Bari yang menjadikan makhluk-makhluk Allah ni daripada tiada kepada ada. Jadi kita educate, memberi ilmu kepada masyarakat Islam khususnya, untuk kita yakin keesaan Allah, keagungan Allah Azza wa Jal, kejadian-kejadian Allah, kejadian kita sendiri pun. Saya sebagai pengurusi mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada RTM Sabah FM kerana berjaya dan menjayakan program pada malam ini. Alhamdulillah, sambutannya begitu luar biasa juga daripada warga Tawau sendiri. Alhamdulillah, program ini insya-Allah kita akan bekerja sama lagi di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh menghayati. Macam malam ni bukan senang-senang membawa orang ceramah di sini kan. Tempat ini pun ramai orang masuk yang masjid besar kami ni. Yang muatan berapa tadi? 17,000 kan. Nah, lain lagi yang di luar. Tapi kami berpikiran macam ni. Siapa yang datang itulah Allah pilih untuk mereka datang. Kalau kita tengok kepada sambutan memang begitu menggalakkan, dan pendekatan yang baru mungkin insya-Allah kami akan lakukan bergantung kepada permintaan juga. Dan kita juga mendapat nasihat juga daripada Jahin. Kalau ada keperluan insya-Allah kita akan tambah baik lagi supaya dakwah yang kita cuba sampaikan melalui Sabah FM walaupun begitu singkat sampai.
Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.